Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita ni lagi dalam rancangan Brunei Ku Indah. Ia adalah sebuah rancangan yang mengajak kawan-kawan untuk menerokai beberapa monumen, tugu, arca dan mural yang bersejarah. Jadi pada episod kali ini, kita ni akan meneruskan lagi penerokan kita ni di daerah Brunei dan Muara. Okey, nampaknya perahu tambang kita ni pun sudah sampai. Jadi, lakaslah kita ni turun. Menyusuri kawasan Sungai Damuan merupakan di antara tarikan pelancong dalam maupun luar negara. Di samping menikmati keindahan hutan bakau serta kehidupan flora dan fauna, jika kawan-kawan bernasib baik akan turut berpeluang dan dapat menyaksikan sendiri secara langsung habitat dan tingkah laku bangkatan proboscis monkey. Merupakan spesies monyet yang terbesar di Asia serta mempunyai hidung dan ekor yang panjang. Bangkatan ini hanya dijumpai di Pulau Borneo. Untuk episod kali ini, kita ni akan menerokai beberapa buah arca. Jadi arca ni kawan-kawan bukan sahaja dihasilkan oleh negara Brunei Darussalam, bahkan juga arca ni telah pun dihasilkan oleh beberapa negara luar. Jadi arca yang akan kita terokai pada kali ini namanya ASEAN Square Sculpture 4 yang berada di sebuah taman yang dinamakan Taman Rekreasi Persiaran Damuan. Let's go! Taman Rekreasi Persiaran Damuan terletak di Jalan Tutong berdekatan dengan Istana Nurul Iman. Taman ini dibuka rasmi pada 12 Disember 1987 oleh Yang Berhormat Pihin Jawatan Luar Pekerma Raja Datuk Seri Paduka Haji Awang Hussein bin Pihin Orang Kaya di Gadong Seri Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Muhammad Yusof, iaitu Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam pada ketika itu. Taman Rekreasi Persiaran Damuan ini dikenali sebagai Taman Arca. Jadi pastinya kawan-kawan pun tertanya-tanya, kenapakah taman ini dipanggil sebagai Taman Arca? Ia disebabkan oleh taman ini mempamerkan hasil karya daripada setiap seorang pengukir daripada setiap 6 negara ASEAN asal, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Let's go! Arca yang bertemakan keharmonian dalam kepelbagaian melambangkan perpaduan ASEAN dan aspirasi negara anggotanya iaitu kasih sayang, keamanan, kebebasan dan saling menghormati. Arca ini telah disiapkan semasa Simposium Arca Dataran ASEAN keempat yang berlangsung dari 11 Januari hingga 24 Februari 1986. Setiap pengukir dibantu oleh 4 orang pelajar Kolej Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah dan Kolej Perguruan Sultan Saiful Rijal. Selain mengerjakan projek mereka, para pengukir memberi penerangan tentang pelbagai aspek seni mereka. Arca tersebut mempunyai ketinggian di antara 3 hingga 6.5 meter dan ia juga mempunyai keberatan yang menghampiri beberapa ton. Jadinya kawan-kawan, kalau kita lihat di sini, konsep kepelbagaian arca tersebut mencerminkan pemikiran dalaman pengukir dan juga kreativiti mereka yang hebat dalam konteks ASEAN. Jadi kawan-kawan, pada episod kali ini kita akan menerokai 3 daripada 6 tugu yang terdapat di taman ini. Okey, lakaslah. Dunia ASEAN ialah gelaran arca negara Brunei Darussalam oleh Encik Haji Marsidi Haji Akib berusia 42 tahun yang mana idea arca ini tertumpu di sekitar pembentukan ASEAN. Bentuk segi empat sama melambangkan negara dalam ASEAN.
Pembentukan pertubuhan ini adalah melalui pengelompokan rantau negara-negara yang berjiran. Akhirnya, tertubuhlah ASEAN. Perbezaan arah ke dalam dan luar setiap unit di dalam struktur ARCA menunjukkan kepelbagaian politik, kebudayaan sosial, ekonomi dan berbagai-bagai aspek kehidupan di dalam setiap negara-negara ahli dalam ASEAN. Keseluruhan susunan unit-unit tireka begitu rupa untuk menghasilkan nilai estetik yang paling tinggi. Struktur ARCA telah disusun berturutan dengan membentuk satu bentuk semi bulatan untuk menunjukkan berbagai-bagai peringkat pertumbuhan ASEAN. Okey kawan-kawan, ARCA yang pertama ini dinamakan sebagai Dunia ASEAN. Kalau kita ni melihat di sini, di bahagian atas, ia dilapisi dengan warna coklat dan lantainya dilapisi dengan warna hitam putih. Okey kawan-kawan, selesai sudah kita ni menerokai ARCA yang pertama ni. Jadi, lakaslah kita ni ke ARCA yang kedua. Let's go. Encik Husna dari Indonesia, seorang skopter bebas berusia 50 tahun menamakan karyanya Matlamat ASEAN dengan konsep arcanya adalah seni yang merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Nilai estetika di dalam seni adalah bersifat universal. Dengan demikian, sesiapa jua boleh menikmati keindahan seni, tidak kira bangsa atau keturunannya. ARCA ini bukan sahaja mengandungi keindahan alam semesta, tetapi ia juga menggambarkan perpaduan ASEAN. Idea ARCA ini adalah sebatang pokok dengan 6 biji buah yang berdiri di atas sebuah tapak segi empat sama. Ia melambangkan perkembangan kerjasama di antara negara-negara ASEAN di masa hadapan dalam mewujudkan masa hadapan yang makmur dan saling faham memahami, mendukung matlamat yang sama ke arah kebajikan dan harmoni. Okey kawan-kawan, ARCA yang kedua ini dinamakan Matlamat ASEAN. Ia dilapisi dengan warna kehijauan dan juga tile yang berwarna kelabu. Jadi kalau kawan-kawan melihat di sini, ia memang mempunyai lambang yang tersendiri dan juga maksud yang tersendiri. Amat menarik juga. Okey, apa kata kita ni teruskan lagi ke ARCA yang seterusnya di depan? Let's go. Encik Latif Mohiddin dari Malaysia berusia 57 tahun dan bukan sahaja seorang pengukir tetapi juga seorang pelukis dan penyair. Beliau memilih Kubah Muncul, Kubah sebagai tajuk arcanya yang konsepnya ialah untuk mewujudkan perhubungan yang harmoni di antara dua bahagian alam yang simetri. Tenaga menurun dan menaiknya diseimbangkan secara pengulangan selanjar. Dalam tumbuhan, ia dilambangkan dengan helai daun dalam seni dan pertukangan Melayu. Ia dilambangkan dengan corak pucuk rebung. Dalam reka bentuk geometri Islam, ia dilambangkan dengan kubah. Dalam masyarakat manusia, ia dilambangkan dengan pertumbuhan sebuah negara baru dan nilai kehidupan yang sihat. Ya kawan-kawan, arca-arca ini bolehlah kita ni rumuskan. Ia mempunyai seni bina berbentuk 3 dimensi ataupun lebih dikenali sebagai seni bina 3D. Okey, antara arca-arca yang sudah kita terokai pada episod kali ini ialah Dunia ASEAN, Matlamat ASEAN dan juga Kubah. Memang menarik sekali kerana setiap arca-arca ini mempunyai lambang dan maksud tersendiri. Okey. Sebelum mengakhiri rancangan ini, seperti lazimnya saya akan mengambil beberapa gambar sebagai kenang-kenangan. Nampaknya kita ni pun sudah berada di penghujung rancangan episod kali ini. Jadi, semoga dengan adanya pada episod kali ini memberikan info dan maklumat kepada kawan-kawan yang ada di luar sana. Jadi, insya-Allah di dalam rancangan Bruneiku Indah, kita ni akan berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.